Kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu Pensyarah Kanan Universiti Malaya yang juga penganalisis politik yang kita ingin membincangkan berkaitan dengan undi 18 yang mana pengundi berusia 18 tahun secara rasmi kini telah pun boleh mengundi dalam perayaan Johor yang bakal diadakan. Ada lebih kurang dalam 749,731 pengundi, penambahan 28% pengundi dan ini menjadikan jumlah keseluruhan pengundi muda dalam 40% untuk perayaan Johor di peringkat nasional. Pertambahan 1.8 juta untuk kelompok pertama undi 18 bagi usia 18 ke 20 tahun. Jadi apa sebenarnya doktor yang sendiri dikatakan kelompok ini bakal membuat game changer dalam politik Malaysia? Game changer yang bagaimana sebenarnya yang boleh kita lihat ataupun boleh kita jangkakan nanti doktor? Terima kasih Hafizi. Saya sebenarnya melihat bukannya game changer tetapi lebih pada kingmaker. Ke mana arah tuju pentadbiran negeri Johor dan parti-parti politik yang mampu untuk menang dalam perayaan negeri Johor. Kerana 749,000 ini bukanlah satu angka yang kecil. Jika separuh daripada angka ini keluar mengundi, parti-parti politik yang bertanding dalam perayaan negeri Johor tidak boleh mendabik dada dan menyatakan bahawa mereka lah yang mampu menang berdasarkan deposit atau apa saja alasan. Kerana kita lihat inilah sebenarnya reset button kepada politik negara yang bermula di negeri Johor. Saya yakin pengundi baharu, saya tak gemar menggunakan perkataan pengundi muda kerana ini akan dikaitkan dengan parti muda. Tetapi apa yang saya suka katakan di sini, pengundi baru yang masuk dalam perayaan negeri Johor ini merupakan satu fenomena gelombang yang tidak pernah kita lihat dalam sejarah politik negara, apatah lagi akan bermula di Johor. Sebab itulah kita sebenarnya jika hendak lihat perkembangan politik negara, mestilah kita lihat daripada mana perubahan gelombang itu berlaku. Dan jika di negeri Johor ini memperlihatkan satu keputusan yang dinamik, tidak pernah dilihat dalam sejarah politik negara, maka itulah sebenarnya cerminan kepada politik negara menjelang PIU 15 yang akan datang. Tidak ada satu parti politik yang mampu untuk mendabik dan menyatakan, sekali lagi saya katakan di sini, iaitu mereka mampu untuk menjadi sebuah kerajaan yang dominan dalam perayaan negeri Johor yang akan datang. Apatah lagi kita lihat ada perpecahan di pihak pembangkang, di pihak kerajaan, dan pada waktu yang sama saya menilai dan mencerap bahawa akan wujud pertandingan 5 penjuru di 20 buah kerusi melibatkan PH, PN, BN, muda dan pejuang. Ini menggambarkan bahawa politik Melayu sedang berhadapan dengan satu masalah yang besar berbanding dengan DAP dan MC akan bersaing antara satu sama lain. Apa lagi yang kita mahu sebenarnya? Kita perlu melihat bagaimana untuk menyediakan satu ruang pilihan yang jelas kepada rakyat. Ada satu lawan satu dalam perayaan negeri Johor. Baru rakyat tidak keliru, baru kita akan mendapat satu kerajaan yang stabil dalam perayaan negeri Johor yang akan datang. Dan adakah undi 18 ni mampu membawa Malaysia keluar daripada polemik politik perkauman yang sempit untuk maju ke depan sekaligus melakar politik baru dan berhadapan dengan cabaran yang nyata dan juga lebih menumpu kepada cabaran dunia sekeliling seperti perubahan ekonomi dunia, teknologi, pandemik kesihatan, kedaulatan makanan dan juga pemanasan global itu sendiri. Adakah undi 18 ini akan bergerak ke arah itu dan meninggalkan polemik politik perkauman? Saya yakin dengan apa yang akan diterjemahkan dalam perayaan negeri Johor melalui pengundi baru yang akan masuk ini. Mereka sudah letih dengan politik perkauman, mereka sudah letih dengan apa saja usaha untuk melagakan antara satu sama lain dan mereka hanya berfikir tentang bagaimana survival, kelangsungan hidup mereka selepas ini. Sudahlah mereka sebelum ini kita lihat bergaduh tentang kaum, bergaduh tentang perkara-perkara yang tidak memajukan rakyat dan negara. Dan saya melihat pengundi baru ini mempunyai satu idealisme, satu pandangan pemikiran yang baru yang mampu untuk mencorakkan sistem politik negara, masa depan negara yang berorientasi perkauman tetapi semata-mata untuk kebaikan negara pada masa akan datang. Kita tidak boleh nafi peranan mereka, peranan pengundi baru ini. Kita lihat ada beberapa buah kursi yang mempunyai 20,000 pengundi baru yang akan masuk untuk terlibat serta dalam perayaan negeri Johor. Misalnya di Puteri Wangsa itu sendiri menjadi rebutan antara parti-parti politik seperti MUDA dan PKR. Kerana mereka nampak di situlah sebenarnya wajah baru politik negara yang boleh diterjemahkan melalui perayaan negeri Johor.
Dan masih sukar untuk kita baca pola pengundian golongan pengundi usia 18 ke 20 tahun ini. Tapi bagaimana kita ingin melihat karakter pengundi baharu ini? Apa sebenarnya perlu ditawarkan parti-parti politik yang bertanding untuk memenangi hati mereka? Yang pertama, politik negara hari ini lebih cenderung kepada persepsi. Tidak boleh lagi hanya bergantung kepada budaya ataupun lebih kepada idealisme yang ke arah konservatif, ortodok, dan rakyat ataupun pengundi baharu ini sebenarnya melihat bahawa aspirasi mereka perlu diangkat. Ya, pengundi baru terdiri daripada belia, orang muda, 30-an, 40-an. Mereka mahukan sesuatu hak kepentingan mereka itu diangkat oleh parti-parti politik. Jika parti-parti politik termasuklah BN, PN, PH atau apa-apa saja gabungan mampu untuk membentangkan satu manifesto yang dapat menawan hati, dapat memikat hati pengundi baharu ini, saya yakin sebenarnya tidak ada masalah yang besar kepada mana-mana politik. Kecuali jika mereka gagal untuk menterjemahkan, melaksanakan manifesto, mestilah mengangkat aspirasi pengundi baharu ini, ya, belia dan mereka yang mampu untuk mewarisi pentadbiran negara. Cuma yang paling penting iaitu bagaimana kejujuran, amanah sebagai parti-parti politik ini untuk menunaikan aspirasi orang muda, menerusi pengundi baru yang akan masuk dalam negeri Johor. Dan perkara yang membimbangkan ketika ini, bagaimana sebenarnya mahu memastikan 749,000 pengundi ini untuk keluar mengundi. Bagaimana sebenarnya itu boleh dilakukan? Adakah ini sudah pasti bukan terletak kepada tanggungjawab hanya kepada SPR semata-mata? Bagaimana sebenarnya boleh kita pastikan mereka ini keluar mengundi, Doktor? Mustahil keseluruhan jumlah ini akan keluar mengundi. Kalau kita lihat ada faktor-faktor sampingan, misalnya kesihatan keselamatan, kemudiannya mereka yang bekerja di luar negara. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Jangan letakkan sepenuh tugas itu kepada SPR semata-mata. Kerana parti-parti politik ini perlu lihat bahawa demokrasi yang ada di negara ini perlu diraihkan oleh semua pihak. Ini tugas parti-parti politik. Jangan lemparkan tugas itu sepenuhnya kepada SPR. Kita ada media sosial, kita ada pelbagai medium platform lain untuk memastikan bahawa mereka tertarik untuk keluar mengundi dengan matlamat bahawa mereka akan menentukan kestabilan politik negara, kestabilan politik negeri Johor, dan pada waktu yang sama masa depan mereka akan dicorakkan melalui peti undi. Kerana jika tidak dilakukan tugas ini oleh parti-parti politik, saya risau kadar keluar mengundi ini akan rendah seperti berlaku di negeri Melaka dan Sarawak. Ini tidak boleh lagi berlaku. Mesti ada pujukan politik kepada pengundi baharu untuk keluar mengundi supaya memastikan bahawa suara mereka itu dapat didengari menerusi kotak-kotak undi yang akan diterjemahkan pada 12 hari bulan pada tarikh pengundian. Dan Doktor tadi ada menyebut berkaitan dengan kerusi hingga kemungkinan 20 kerusi akan ditandingi 5 hingga 6 penjuru. Kalau sedemikian rupa ramai pertandingan itu, siapa yang punya kelebihan apabila bertanding hingga 5-6 penjuru ni, Doktor? Dia bergantung kepada peratusan keluar mengundi pada hari tersebut. Jika 70% yang keluar mengundi itu, saya tak nampak parti-parti pembangkang ada harapan yang besar. Tetapi jika bawah 70% itu keluar mengundi, saya melihat bahawa parti yang mentadbir negeri Johor hari ini, yang dominan dalam kerajaan negeri Johor, akan mengekalkan status quo tanpa kehadiran parti-parti yang lain untuk membentuk sebuah kerajaan. Tapi ini politik ini melibatkan persepsi, dia akan berubah pada bila-bila masa berdasarkan kepada tarikan, pengaruh yang akan ditawarkan oleh parti-parti yang bertanding. Cuma tugas kita iaitu untuk memastikan, kita memberi galakan kepada pengundi baru untuk keluar mengundi dan matlamat kita supaya lebih 70% keluar mengundi bagi memastikan bahawa hak mereka itu diketengahkan dan memastikan kestabilan politik negara. Angka itu biasa, akan berubah daripada masa ke semasa, tetapi yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita mewujudkan kesedaran politik dalam kalangan pengundi-pengundi. Bukan saja pengundi baru, tetapi pengundi sedia ada sebelum ini. Dan Doktor, saya sering kali ditanyakan persoalan selepas PRN Melaka, Sarawak dan kini Johor. Selepas ini adakah lagi PRN negeri lain ataupun kemungkinan besar akan terus kepada PRU kerana kita lihat polemik politik ini seakan-akan tidak berkesudahan?
Saya tidak nampak pilihan raya ke-15 akan dilangsungkan pada tahun ini kerana tempoh pentadbiran atau penggal itu masih lagi panjang sehingga 2023 dan tiada keperluan yang besar untuk mengadakan pilihan raya 15 pada tahun ini kerana tugas-tugas ataupun kerja khidmat kerajaan dan parti-parti politik dalam kerajaan itu masih lagi tertunggak, perlu dilaksanakan memastikan kebajikan rakyat itu yang pertama. Tetapi saya yakin akan ada beberapa pilihan raya termasuklah di negeri Perak dan Kedah selepas ini kerana politik ini melibatkan satu seni dan walaupun dikatakan beberapa minggu yang lalu tidak akan ada pilihan raya negeri Perak ataupun kita lihat sekarang pergolakan di negeri Kedah, label-melabel antara satu sama lain antara MB Kedah dengan kepimpinan UMNO ini tidak baik. Tetapi sebenarnya ini adalah satu pergerakan ataupun gelombang politik yang akan menyusul di negeri-negeri yang tidak stabil pentadbirannya. Dan kita tidak boleh halang, inilah sebenarnya demokrasi. Cuma mereka perlu fikir, adakah ini untuk kepentingan peribadi, kepentingan parti politik ataupun kepentingan rakyat. Mustahil untuk kepentingan rakyat kerana bukan semua ahli politik fikir tentang kepentingan rakyat hari ini. Mereka lebih penting kepada kepentingan peribadi. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Perserakan Universiti Malaya yang juga penalisis politik atas perkongsian pandangan berkaitan dengan PRN Johor yang tidak lama lagi akan diadakan penamaan calonnya pada 26 Februari nanti.